Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan pada para penonton yang sedang menyaksikan kita di Petua Suri hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dah masuk Ramadan yang ketiga. Sambil-sambil orang kata mak-mak tu kejap lagi nak fikir nak masak untuk apa, minum apa nak masak untuk buka petang ni. Mehlah kita tengok sama Petua Suri petang ni, iaitu topik yang menarik, iaitu kulit lembut cerah berseri dengan skrab susu. Bila kita sebut susu ni memang ramai yang tahu susu ni dia punya khasiat dia memang yang orang kata banyaklah khasiatnya untuk kecantikan diri kita. Antaranya dia susu ni dia boleh melembabkan kulit, dia boleh membersihkan kulit muka kita, mencerahkan, menegangkan kulit wajah, macam-macam lah khasiat susu ni kan. Hari ni kita nak belajar cara nak buat skrab susu tu macam mana. Jadi tanpa membuang masa, Aida tak naklah apa orang kata panjang detail cakap, kita nak teruskan pada orang yang pakar dalam bidang ni, iaitu kita bersama-sama kita pada hari ini, iaitu Kak Noh, iaitu Puan Noh Amri yang merupakan pengamal perubatan Melayu yang juga pengasas Seri Sari Herbs. Beliau merupakan seorang pakar dan juga pengamal dalam bidang urutan, ibu berpantang dan juga pakar dalam rawatan Melayu menggunakan ramuan herba semula jadi. Assalamualaikum Kak Noh. Waalaikumsalam Ai. Hai. Hai. Itulah tu hari ni ramai tak sabar nak tu orang kata nak belajar cara-cara buat skrab susu, nak belajar cara betul-betul semula jadi daripada Kak Noh. Sebelum tu ada terlupa tadi Semua orang nak putih cerah gebu kan? Betul, lagipun kita nak raya tak lagi kan. Semua nak nampak cantik, nak glowing orang kata. Jadi hari ni Kak Noh akan kongsikan tips bagaimana penonton anda akan boleh buat sendirilah skrab di rumah dengan bahan-bahan yang ada kat dapur je ai. Mudah sangat. Mudah sangat Okey, sebelum tu Aida nak war-war sikit. Tadi Kak Noh ni dia ada cakap dia nak bagi giveaway kepada 2 penonton yang menyaksikan live kita sampai akhir ni. Dia nak bagi hadiah istimewa. Jadi kena stay sampai habis live kita ni. Jadi kena jawab soalan lah sikit daripada Kak Noh nanti yang Kak Noh akan berikan. Okey, tanpa buang masa Kak Noh, kita teruskan cara-caranya yang pertama. Okey Kak Noh. Jadi kepada penonton kena tengok live kita ni daripada mula sampai habis. Nanti Kak Noh akan tanya soalan, anda akan jawab di ruangan komen dan nanti insya-Allah tim Kak Noh akan pilih siapakah pemenang. Dan hari ni kita akan pilih yang bertuah yang akan dapat. Wow, yes tu. Dan insya-Allah kita akan teruskan bagi hadiah, bagi reward every time kita ada live di Petua Suri ni. Seronok tak Ai? Seronok, memang terbaik Kak Noh. Okey, kita mulakan yang pertama. Tak sabar dah ni. Tadi Ai dah kongsikan kan manfaat susu ni. Susu ni satu bahan yang majoriti orang tahu. Dan Kak Noh nak cerita sedikit sejarah dengan amalan menggunakan susu. Sebagai contoh kan, ramai kan wanita mesti tahu sejarah Puteri Cleopatra. Puteri Cleopatra yang mana beliau ni adalah seorang puteri yang cantik, kulitnya tegang, cerah, gebu, dan beliau mengamalkan amalan mandi susu setiap hari.
Mandi susu Wow. Jadi apabila kita katakan mandi susu, bermakna susu tu adalah salah satu bahan yang sangat bagus untuk membantu mencerahkan kulit kita. Kemudian kita pergi pula di sebelah Jepun. Di sebelah Jepun ada segelintir masyarakat sana menggunakan essence ataupun bahan daripada beras ni untuk anti penuaan. Mesti tahu, ramai yang tahu Jepun ada kandungan produk yang dihasilkan dengan menggunakan beras. Yang popular tu. Yang popular tu. Jadi kat situ manfaat beras tu sendiri yang mengandungi bahan aktif yang sangat bagus untuk kulit. Kemudian kita pergi pula ke Thailand. Dekat Thailand ni pun popular banyak produk-produk kosmetik dan juga bahan-bahan alami yang mereka jadikan beras ni sebagai asas. Diorang buat sabun, diorang buat scrub, buat masker, semuanya asas daripada beras. Kemudian tinggal juga masyarakat Melayu kita ni banyak mengamalkan beras juga sebagai bedak sejuk, betul kan? Sejuk, betul. Pakai tak Ai? Pakai juga sesekali lah. Kita juga penonton mesti dah pernah pakai bedak sejuk kan? Bedak sejuk daripada beras yang mana disimpan dalam air untuk 2 ke 3 bulan sampai dia dah lembut, nanti akan dibancuh dengan bahan-bahan seperti pandan, digunakan sebagai untuk bedak. Begitu juga kalau dalam scrub ni pun Kak Nur memilih beras. Okey, kalau kita sebut mention pasal beras ni ya penonton, bukan hanya beras makan saja, kita boleh gunakan pulut juga. Pulut hitam, pulut putih ya. Dan juga kalau kita tengok beras ni ada banyak jenis, tapi hari ni tak kisah, kita guna je beras yang ada kat rumah Ai. Okey. Jadi kita punya pertuasuri semuanya bahan-bahan yang kita mudah dapat di dapur rumah sendiri. Dah apa ni, sangai beras. Mungkin kita boleh close up sikit. Kalau dah goreng kan, sedikit beras. Okey, tanpa minyak, tanpa air, dengan api yang kecil. Yang ini Kak Nur dah tutup sebab Kak Nur punya kuali tanah ni dah mula panas, kita tutup. Dan kita gunakan haba daripada kuali tanah ni untuk membuatkan kita punya beras ni lebih garing dan dia akan jadi keperangan. Barulah sesuai untuk dijadikan bahan asas dalam scrub untuk mencerahkan kulit. Ini I pernah tak pernah, tapi pernah guna air beras, pernah cuci muka macam tu, guna air beras. Itu betul kata betul yang betul orang dulu-dulu yang paling popular lah orang kata, cuci muka dengan air beras. Betul. Sebab itu maknanya beras ni salah satu bahan yang membantu untuk mencerahkan. Kenapa daripada tadi kita sebut beras? Sebab beras juga dikenali sebagai rice milk. Kita kan nak buat scrub dengan susu. Jadi bahannya adalah beras yang dikenali juga sebagai susu beras. Dan kemudian of course lah kalau kita nak buat scrub susu ni kenalah ada susunya. Ada susu, tak kisahlah boleh dapatkan susu apa-apa. Dah ambil susu anak pun tak apa. Almaklumlah ibu-ibu di rumah kan nak susu yang baru, apa saja yang ada di rumah pun dah boleh guna. Tapi bukan susu krima ya, susu serbuk. Macam susu tepung lah tu. Kan sebut pasal susu ni, dia boleh susu tepung, kalau susu macam fresh milk, susu segar pun boleh guna juga? Boleh, boleh juga. Kak Nur suka gunakan susu tepung ni sebab dia ni ada sedikit tekstur lekit. Bila ada bila kita scrub tu, dia akan tarik semua kotoran yang ada dekat permukaan kulit kita. Itu yang Kak Nur pilih untuk gunakan yang jenis serbuk. Kalau nak guna yang fresh milk pun boleh, tak jadi masalah. Tapi sebaiknya digalakkan adalah susu tepung lah, lagi berkesan orang kata. Terbaiklah untuk terbaik. Okey, baik. Ini Kak Nur dah masakkan berasnya, kemudian apa kita nak buat bila dah jadi perang? Bila dah jadi perang sikit, kita boleh close up sikit. Yang ini dah mula ke perang-perangan, tetapi belum cukup perang lagi tau. Kita nak dia lagi perang. Okey, ni belum lagi perang. Kita nak dia lagi perang seperti ini. Nampak ni? Yang dah siap yang ini Yang Kak Nur akan gunakan nanti adalah jenis yang kita dah
dah grind, kita dah sangaikan dan kita blender lah halus, tetapi dia masih lagi ada biji-biji ni supaya kita dapat rasakan beats tu untuk menanggalkan sel kulit mati sekaligus dapat mencerahkan kulit kita lah. Jadi yang ini Kak Nur gunakan asas scrub tu adalah daripada beras itu sendiri ya. Okey, jom Kak Nur tunjukkan cara-cara macam mana mula-mula kita nak bancuh. Okey, mula-mula sekali kita perlukan adalah asasnya beras juga. Jadi kita kena ada tepung beras, yang mana Kak Nur dah ada tepung beras kat sini. Okey, Kak Nur akan ambil dalam sekitar 1 atau 1,5 sudu sahaja. Ya. Okey, kemudian kita tambah dengan beras yang kita dah goreng tadi tu. Jadi tepung beras dan juga beras yang kita dah goreng dua bahan tu. Betul. Okey. Kemudian kita tambahkan dengan susu. Susu tepung tadilah. Kalau kita nak guna fresh milk pun boleh. Kita tak payahlah letak air lagi kita punya scrub ni. Okey. Dan 1,5 sudu susu Sebenarnya bahan-bahan ni boleh je nak agak-agak, tak membahayakan kulit pun. Yang penting ini semua jadi kan? Bahan semua jadi. Kemudian kita letak air Ai. Okey. Letak air kalau nak buat scrub ni jangan letak banyak-banyak ya. Kita bancuh dulu sikit-sikit. Kita bancuh dia jangan terlalu pekat, jangan terlalu cair. Itu caralah kalau nak bancuh scrub. Ini macam ni terlalu pekat. Kita tambah cara kita bancuh kepekatan tu pun main peranan penting juga ya. Okey. Macam tu. Ya. Cara ni bancuhnya mudah saja. Okey. Alright, kalau kita nak dia ada manfaat melembapkan. Okey, membuatkan kulit kita ni lebih halus ya. Kita boleh tambahkan nak ambil manfaat daripada madu. Kita letaklah madu sikit. Kita letak madu. Okey. Mudah je. Bahan-bahan yang ada dekat rumah. Pasti sekarang ni majoriti dekat rumah kebanyakan orang dah ada madu dah. Kebanyakan orang nak tingkatkan imuniti badan yang ambil madu. Boleh katakan setiap rumah memang kira wajib ada madu lah kiranya. Betul. Okey, yang ini Kak Nur dah siap bancuh. Dia tak terlalu pekat dan tak terlalu cair lah orang kata kan. Kalau nak tambah sikit lagi, nak bagi dia lebih melembutkan kulit, Kak Nur tambah dengan sedikit tepung beras pulut hitam. Tepung beras pulut hitam. Kebanyakan bahan-bahan ni yang kita buat kuih tu. Tu dia. Okey. Ini bahannya, jadi Kak Nur akan buat demo. Demo dekat tangan Kak Nur sendiri. Jadi Kak Nur akan letak. Nanti penonton boleh tengoklah perbezaan sebelum selepas. Kita sental lah rata-rata macam tu ya. Okey, mula-mula kita rata dulu ke bahagian badan yang kita nak pakai scrub tu. Okey. Dia akan sekejap sehingga scrub kita tu separuh kering. Separuh kering. Biar sekejap. Sebab bila separuh kering, kita nak sental nanti dia akan menarik kotoran, kesan-kesan daki tu lebih efektif. So dia macam keras-keras sikit, macam yelah sental tu senang, lebih mudah lah jadinya. Betul. Dan teknik sentalan pula, nak ajar teknik sental sekali. Jangan kita sentalnya begini. Bawah kan kita sental secara memusing. Supaya kulit mati kita ni dapat keluar daripada pori-pori kulit kita. Baik, kalau you all yang ada bahagian badan yang gelap, contohnya dekat bahagian pelipat badan, kadang-kadang mungkin juga kat bahagian pelipat siku. Okey, kita nak buat scrub ni sebelum tu mandi dulu dengan air hangat supaya pori-pori kita terbuka dan dapat membersih kotoran dan juga kesan-kesan daki yang ada. Okey, yang ini dia dah separuh kering, kita sental kuat sikit.
Tapi yang ni Kak Nur guna 4 jari. Kalau kita guna untuk badan, kita akan sental menggunakan seluruh tapak tangan kita macam ni lekapkan. Maknanya kita lekap. Kak Nur, kita ada soalan, dia tanya dalam seminggu berapa kali nak guna scrub ni Kak Nur? Okey, biasa orang scrub badan seminggu berapa kali? Baik, dalam seminggu ni kita boleh lakukan scrub 2 kali atau paling malas kan seminggu sekali lah Ai. Seminggu sekali lah Untuk tanggalkan sel kulit mati. Sebab apa? Sel kulit kita ni dia mengeluarkan sel kulit mati. Jadi bila kita tak bantu kulit scrub, dia akan menyebabkan pengumpulan sel kulit mati, menyebabkan kulit kita kusam, berparut. Itu yang pentingnya scrub tu. Betul. Okay. Jadi yang ini Kak Nur akan bersihkan. Kak Nur akan bersihkan. Nanti jangan terkejut tengok result dia. Okey, sebentar. Okey, baik. Boleh tengok result dia sebelum dan selepas. Saya tak tahu kalau memang nampak ketara. On the spot nampak hasil dia tu ya. Cerah berseri. Alhamdulillah. Ingat tak nampak kadang-kadang bila kita gunakan kamera ni tak berapa nampak. Nampak. Kita boleh nampak dia punya perbezaan dia tu. Satu memang nampak agak kusam lah sebelah sebab kita tak scrub lagi. Jadi bila dah scrub tu memang dia nampak cerah berseri. Hasil ni memang terbaik lah Kak Nur. Jadi tak payah kita nak susah-susah nak beli-beli scrub buat sendiri je dekat rumah kan. Betul. Wow, Jadi tak sabar nak cuba. Ni dia lebih cerah, dia lebih moist, dia lebih gebu. Satu lagi madu pun membantu. Kalau you all yang ada kulit kering, boleh tambah dengan sedikit minyak zaitun pun boleh juga ataupun sedikit santan untuk bagi tekstur kulit tu lebih moist. Jadi yang ni Kak Nur dah tunjukkan secara live. Betul, memang hasilnya tu orang kata terbukti berkesan dengan scrub ni. Kak memang fall in love dengan bahan-bahan daripada alam semula jadi ni kerana bahan-bahan ni memang mengandungi bahan aktif. Kalau kita tengok sejarah kosmetik itu sendiri, kebanyakannya bahan-bahan yang didapati pun daripada bahan-bahan tumbuh-tumbuhan daripada alam. Jadi diambil dia punya bahan aktif tu ditambah ke dalam kosmetik moden. Okey. Jadi mungkin ada penonton ada soalan Ai? Ada soalan ni Kak Nur, dia kata betul ke orang kata kalau badan ataupun kulit kita tak boleh scrub selalu sebab nanti risau kulit tu nipis. Tu fakta ke auta? Orang kata tak boleh scrub selalu kulit badan ni. Nanti takut kulit tu risau kulit tu menipis katanya. Tu fakta ke auta? Separuh fakta, separuh auta. Okey. Scrub. Okey, boleh scrub. Seminggu paling banyak kita nak scrub pun maksimum 3 kali. 3 kali. Paling rajin lah. Okey, kenapa? Sebab walaupun kita dah gunakan sabun, kadang-kadang dekat bahagian permukaan kulit kita terutama yang kita sorok. Contohnya dekat ketiak, dekat leher, dekat siku, kaki dan sebagainya kurang bersih kalau kita pakai hanya sabun saja. Jadi sebab kan amalan scrub ni sebagai dan rutin untuk jadikan kulit kita ni lebih cerah. Okey, isu pula kalau saya selalu scrub kulit saya nipis. Pertama, bahan yang kita gunakan bahan natural. Tidak ada sebarang bahan-bahan yang peeling ataupun kira tanggalkan permukaan kulit secara paksa. Tidak ada. Jadi yang itu memang auta lah, melainkan kalau you buat peeling treatment yang menggunakan chemical, yang itu memang kita risau. Tapi awak semua kulit muka dan kulit badan ni tak sama. Muka dia lagi nipis ke kan Nur? Betul, kulit muka ni lebih sensitif berbanding kulit badan. Jadi kalau kita nak gunakan sebagai scrub secara rutin tak ada masalah. Ya, tidak ada kesan sampingan yang terlalu orang kata risiko tinggi. Tapi mungkin ada setengah orang yang mungkin sensitif bila kita gosok tu dia gatal, dia jadi merah. Tapi apa yang Kak Nur boleh suggest adalah test dulu. Kalau macam berterusan 2-3 hari maknanya bahan yang awak mix tu tak sesuai untuk kulit awak. Jadi boleh guna just tukar. Try and adjust.
Sebut pasal masalah kulit ni teringat sebab ada setengah orang dia masalah kulit yang eczema macam tu tau. Sesuai tak Kano kalau nak buat scrub badan dia? Kalau jenis yang ada kulit eczema ni kan, masalah penyakit kulit macam tu. Macam mana Kano? Baik, bagi orang yang ada eczema, yang ada, kita kena faham dulu eczema tu apa. Eczema tu yang menyebabkan rasa gatal, kadang-kadang luka kan. Kemudian permukaan kulit kita berkeping-keping. Kan tak suggest untuk gunakan scrub yang tajam ataupun yang boleh melukakan ataupun menyakitkan kulit kita. Okey? Dan rasa kalau nak pakai mungkin sekadar scrub ataupun masker yang tak begitu keras ya. Walaupun bahan yang Kak Nur guna ni adalah daripada beras, biji-bijinya pun kalau dah ada luka terbuka sebab kita garu, dia akan menyebabkan kulit air. Jadi Kak cari yang bahan yang tak ada. Contohnya kita nak putih lah. Kalau tak allergic pada susu, boleh ambil sapu je campuran tu, tepung dan juga susu, kacau, letak sedikit, kalau boleh tambah garam sedikit. Tambah garam sikit Ya. Okey. Kemudian kita sapukan ke kulit dan gosok lembut. Tak perlu buat yang biji-biji tadi. Tak perlu nak sental-sental. Betul. Jadi kalau ibu yang ada gatal-gatal disebabkan eczema, mungkin boleh tambah sedikit bahan iaitu garam bukit lah. Ya, garam bukit. Tapi cuma kalau ada luka terbuka tak boleh scrub lah. Perlu elakkan kawasan yang ada luka terbuka tu. Kadang-kadang kita garu terlalu kuat kan. Jadi apa yang Kak nak pastikan resepi yang kedua kejap lagi adalah nak buat yogurt sendiri di rumah. Okey, sikit sebelum nak masuk yang kedua ni, kita ada satu soalan mungkin berkaitan lah ni. Dia kata kulit saya cepat sangat sunburn. Dia kata ada tak cara supaya kulit tak cepat sunburn? Sebab penat lah nak cerahkan kulit ni. Kulit dia jenis mungkin sensitif agaknya, sekejap keluar panas sikit agaknya putih lilin lah agaknya tu. Keluar panas sikit dah muka terbakar. Jadi mungkin ada caranya macam mana nak kasih. Perkataan putri lilin tu. Baik, pada yang penonton yang bertanya, dia selalu sunburn. Of course, kita tahu dia adalah orang yang mungkin banyak terdedah pada matahari. Itu kalau kita dah tahu matahari tu, sinaran matahari tu menyebabkan kulit kita burn, sebelum nak keluar carilah lotion kita pakai yang ada SPF paling kurang 30 ke 50. Untuk protect tidak ada kalau macam kita keluar tidak ada protection SPF, memang direct je UV daripada matahari tu masuk ke kulit kita dan menyebabkan burn. Okey, itu yang pertama. Yang sunblock kedua lah penting sunblock. Sunblock. Kalau di muka pakai sunblock dan badan kita cari yang ada SPF tinggi sikit. Okey, kemudian kedua, bila kita dah sunburn ni biasa orang sunburn ni macam mana? Nampak gelap perik kan? Macam udang terbakar, udang kena bakar lah, perik ni muka ni tu, badan sakit-sakit lah kata kan, kulit kering. Kulit dia pun jadi nampak macam tegang. Betul, mengupas pun ada. Jadi pada yang bertanya tu, Kak Nur suggest awak boleh lakukan scrub untuk tanggalkan sel kulit mati yang dah burn tu. Okey, kulit-kulit kita yang dah terdedah pada sinar matahari ni, kita gunakan scrub. Boleh gunakan scrub yang Kak Nur ajar. Tetapi, ada tetapinya. Sebab kalau awak gunakan beads daripada beras, takut nanti bila awak gosok dia menyakitkan. Kalau boleh, letak sedikit sahaja ataupun tak perlu pakai. Kan, bahan yang melembabkan kulit orang yang sunburn ni, boleh tambah santan ataupun boleh tambahkan dengan bahan-bahan yang lembut. Sebagai contoh, oats. Bagi yang kulit sensitif boleh guna oats. Sebab oats ni dia akan scrubbing kita punya kulit secara lembut. Itu antara bahan yang boleh digunakan. Kalau Aida lah Kak Nur kan, Aida personal lah. Biasa kalau Aida ada masalah sunburn ni, memang cari yogurt yang semula jadi terus kalau letak kat muka ataupun tempat-tempat yang burn tu lah, sunburn tu lah masuk muka. Nanti dia akan menyejukkan, automatik kita rasa sejuk macam tu lah. Tu Aida punya lah yang Aida makan. Betul, itu dah tu sebab apa? Kandungan yogurt ni pun susu juga Yogurt yang paling bagus bila kita lepas letak di kulit, dia akan meninggalkan kesan lembapan. Moist je kulit, perasan tak
Betul. Lepas tu dia akan jadi macam kulit baby lah kita ni. Betul. Ini salah satu bahan yang I pilih tu dah tepat dah untuk sunburn juga. Jadi untuk yang bertanya tadi boleh gunakan yogurt juga sebagai tambahan. Nak sapu yogurt saja pun boleh. Tak kisah, beli je kat kedai runcit tu. Yang satu cup, sapu je satu badan. Lepas tu Sapu satu badan ni. Okey, baik. Okey, kita beli yang kedua Kak Nur. Yang kedua betul kedua yang Kak Nur nak kongsikan hari ni. Tadi kita dah sebut yogurt. Jom. Kalau tunjukkan macam mana cara you all nak buat yogurt sendiri di rumah hanya dengan menggunakan serbuk susu. Sebab kalau kita tengok pembuatan yogurt ni memang menggunakan asasnya adalah susu. Okey, jom kita tunjukkan pada you all semua. Mungkin kamera boleh close up supaya kita boleh bagi penonton kita nampak. Okey, bahan kedua yang kita perlukan adalah apa ni? Penonton boleh teka ni apa ni? Apa? Limau nipis ke tu? Kita akan menggunakan limau nipis ni untuk pembuatan yogurt sebagai masker selepas kita buat scrub untuk mencerahkan kulit. Okey. Kita akan golek-golekkan. Ini pun petua juga ni kan, bagi dia jus dia mudah keluar bila kita perah tu kan Kak Nur kan? Bila kita golekkan. Okey, kita dah gelek-gelek dia, kita ambil pisau. Dia lebih senang sikit lah, lebih senang keluarkan jus dia tu. Okey, kita betul. Siap okey, kemudian kalau badan kita nak sapu ke badan, ikutlah berapa banyak yang you all nak pakai. Tapi yang ni Kak Nur buat sedikit sahaja Okey, Kak Nur gunakan 3 sudu susu tepung. Okey, susu tepung yang macam biasa tu kita beli dekat kedai runcit. Okey, kita terus letakkan perahan limau. Tu dia. Kalau nak guna limau purut, nak guna limau kasturi pun boleh. Kalau tak ada lemon boleh ke Kak Nur? Lemon? Boleh. Boleh juga. Yang penting citrus lah. Jenis citrus, jenis limau-limau lah. Kenapa Kak Nur gunakan limau ni? Sebab limau ni dia mengandungi citric acid yang sangat bagus untuk kulit kita. Dan campuran dia pun kalau contohnya kita ada sunburn tadi sunburn kan? Kita gunakan citric acid yang ada dalam citrus ni untuk bantu menanggalkan kulit yang dah mati selepas burn. Okey, kita kacau. Okey, kacau. Perah lagi. Perah. Okay. Kat rumah tu perah je lah. Seperti apa tengok kan, kalau hari-hari buat perah ni sadar ni. Ada sesetengah orang Kak Nur, dia ada masalah macam dah tebal ke ataupun mungkin kehitaman dekat belakang leher, dekat celah lipat kelengkang tu jadi dekat ketiak mungkin. Jadi boleh kalau kita amalkan selalu scrub ni kan, boleh berkesan tak Kak Nur untuk hilangkan benda tu kalau kita amalkan secara konsisten? Boleh sebenarnya, tetapi bila kita ada ilmu dengan bahan-bahan alami ni, kita dah tahu dah mana yang sesuai dengan kulit kita. Kalau untuk menanggalkan kesan-kesan gelap dekat pelipat badan, jadi kita perlukan scrub ataupun masker yang moist supaya bila rasa lembab yang ada dalam bahan yang kita letak pada kulit tu, dia akan membantu untuk mengembangkan daki yang gelap tu. Biasanya Kak Nur akan gunakan paste kelapa lah. Kita memang guna paste kelapa ni salah satu bahan natural yang kita boleh buat sebagai masker ataupun scrub. Okey, ini dia dah jadi yogurt. Ni bulan puasa ni Itulah kecoh pula tengok yogurt pun. Alah sedap ni nampak tu. Tak juga. Okey, bila dia dah campur dengan citric acid, dia akan mengembang. Dia akan mengembang. Cara dia, kita hanya gosok ratakan ke permukaan bahan. Okey. Kemudian kita gosok. Kalau dekat sini kan, kalau dekat sini dia punya sapuan pada bahagian kulit kita ni,
dia nampak berkilau. Maknanya susu tu bila combine dengan limau nipis ataupun yang mengandung citric acid ni, dia melembabkan. Mungkin boleh close up. Nampak dia tu kan. Nampak glowing lah orang kata. Ya. Nampak glowing, nampak moist macam tu kan. Betul. Jadi bila dah tahu bahan ni, seronoklah kita nak berspa sendiri dekat rumah. Yelah. Kiranya yogurt tu pun kita buat sendiri maksudnya campuran susu tepung dan juga limau nipis tadi tu lah. I dengar kan kita yogurt beli je dekat kedai tu kita sapu je tak rupanya kita boleh buat sendiri je yogurt ni. Menarik ilmu hari ni. Menarik kan? Kita buat sendiri je semua. Orang putih kata. Jadi sapu je lah rata-rata. Berapa lama ni Kak Nur kalau nak sapu? Kalau kita dah sapu tu kita nak biarkan berapa lama ke ataupun boleh terus cuci ke macam mana? Boleh biarkan sekitar 5 minit ke 10 minit. Tengoklah kalau kita rajin. Kita bolehlah letak lama sikit, sambil-sambil tu kita shampoo kan. Kita buatlah dalam bilik air tu. Jadi bila kita tengok hasilnya juga. Nampak ketara ya. Cerah, nampak macam moist. Kan? Nampak berseri. Ni Kak Nur pun rasa banyak nak sental juga ni. Terus nampak hasil dia tu. So itulah dia 2 resepi yang Kak Nur dah kongsikan untuk menceritakan badan. Dan resultnya secara live you all. Jadi kena cuba sendiri, buat sendiri dekat rumah. 2 cara untuk scrub susu dan juga yogurt untuk lembapkan kulit kita ni. Itu dia. Okey, mungkin ada para pembaca kalau ada sebarang soalan nak ditanyakan, nak diajukan pada Kak Nur kita pada hari ni, boleh ajukan dekat ruangan komen tu. Nanti Aida akan baca sekejap lagi. Okey. So itu 2 bahan yang kita gunakan, rata-rata semua menggunakan susu. Sebab topik kita hari ini susu. Dan tips juga kalau nak kongsikan, penonton boleh juga kalau nak mencerahkan kulit menggunakan soya. Susu juga. Kita tak panggil soya, kita panggil kalau dah jadi air tu dia jadi soy milk. Kan? Yelah panggil susu soya. Susu soya biasanya panggil soya je lah. Tapi bahan ni pun membantu untuk melembabkan. Cara-cara dia senang je. Rendam 2 ke 3 jam sampai kacang soya ni mengembang. Kemudian kita blender, tapis, asingkan air dan hampas. Air baru kita bolehlah buat minum. Yang hampas kita jangan buang. Kita dah perah-perah macam ala-ala kita perah santan kelapa tu kan. Kita campur dengan susu pula dan kita scrub seluruh badan kita. Jadi menggunakan hampas soya tu sendiri Betul. Okey. Jadi lepas ni mak-mak kalau mana tahu nak kejap lagi nak buat air berbuka ni, nak buat air soya, jadi jangan buang hampasnya tu. Kita boleh buat scrub. Sudah jadi guna hampas soya. Okey, banyak ilmu menarik yang Kak Nur kongsikan hari ni. Memang terbaik. Bagi satu soalan, okey. Apa nanti? Itulah kita dah nak penghujung dah ni. Okey, Kak Nur boleh ajukan soalan apa soalan yang Kak Nur nak tanyakan tadi tu? Okey, kepada penonton, you all boleh type sekali saja tau. Sekali je kita akan pilih siapa yang jawab paling cepat. Paling cepat yang nombor 1. First tu kita akan pilih sebagai pemenang untuk dapat scrub daripada Kak Nur. Okey, soalan yang pertama, kita akan bagi 2 soalan. Soalan pertama, nyatakan 4 bahan yang Kak Nur kongsikan daripada awal live tadi sehinggalah selesai. Apakah 4 bahan yang Kak Nur gunakan? Okey, cepat-cepat jawab. Apakah 4 bahan yang digunakan sepanjang kita punya live tadilah? Kita buat scrub. Komen yang first. Okey. Jadi kita nanti Kak Nur akan bagi hadiah. Hadiahnya Kak Nur kalau boleh tunjukkan, mungkin dia lebih bersemangat nak dapat ni, nak type ni. Of course lah, daripada Kak Nur akan hadiahkan scrub daripada beras juga. Ada susu beras, rice milk dan juga daripada kulit manggis. Kita boleh gunakan untuk bahan pemutih kulit tau.
Okey. Kulit manggis Kemudian satu lagi kita akan hadiahkan milky coconut yang ini sangat bagus untuk tadi kita ada penonton yang kata kulit mengelupas, sunburn, jadi sangat sesuai menggunakan daripada asas kelapa sebab dia melembabkan. Jadi Kak Nur akan hadiahkan kepada 2 orang yang jawab cepat dan betul. Jadi orang pemenang dapat. Dah ada yang menjawab juga kat sini. Okey, terima kasih. Nanti kita akan pilih ya siapa yang menang dan siapa yang paling cepat. Okey Kak Nur, soalan yang kedua. Kita boleh proses ke proceed ke soalan yang kedua. Dudak ni. Tanya. Okey. Kak Nur akan tanya. Sila share bagaimana cara kita nak jadikan beras sehingga menjadi biji begini. Maksudnya kita betul step by step dia ke macam mana? Cara dia. 1, 2, 3, 4 macam tu. Simple, tak payah nak kenangan you all. Okey. Sampailah step yang dia dah selesai jadi serbuk kasar macam ni. Macam mana cara-caranya tu? Okey, boleh kongsikan di ruangan komen buat penonton yang menyaksikan live kita pada hari ini, dan kita akan pilih berdasarkan siapa yang paling cepat jawab jawapan yang betul, kita akan dapat hadiah daripada Kak Nur. Hadiah scrub manggis tadi, kulit manggis ya. Daripada rice meal, kulit manggis, dan juga milky coconut daripada kelapa. Boleh mix bahan ni buat scrub di rumah. Jadi hari ni Kak Nur dah selesai kongsikan cara untuk mencerahkan kulit dan juga resultnya yang luar biasa. Dan insyaAllah nanti Kak Nur akan tengok siapakah pemenang yang jawab dengan cepat dan betul. Okey, baik. Di Facebook ya. Jadi Kak Nur akan inbox dekat messenger pemenangnya. Okey. Jadi cepat-cepat jawab untuk dapat hadiah yang kita yang hadiah yang akan diberikan nanti. Pastikan jawapannya betul, cepat, pantaslah orang kata dekat ruang komen tu, jawab segera. Okey, sekian sahaja kita di Petuasuri. Kak Nur, terima kasih banyak Kak Nur hari ni, banyak ilmu yang dikongsikan buat penonton menyaksikan Petuasuri hari ini. Sebenarnya banyak lagi nanti yang akan Kak Nur kongsikan pada episod-episod akan datang. Pastikan setia menonton kami di live Petuasuri. Okey, betul, memang sebenarnya orang kata scrub susu ni memang banyak khasiatnya dalam mencerahkan kulit, menenangkan kulit mati, orang kata melembabkan kulit, menegangkan kulit wajah dan sebagainya. Jadi kalau ada susu kat rumah dan bahan-bahan yang ada Kak Nur kongsikan tadi, bolehlah mak-mak ni buat sendiri scrub di rumah. Kata tak payah lagi nak pergi spa-spa, kita sambil-sambil mandi tu kan boleh sentar-sentar dan boleh nampak hasilnya semula jadi, terus cerah berseri. Amalkan secara konsisten, insya-Allah raya nanti memang meletup, cantik berseri kita raya nanti. Okey, itu saja. Ya? Itu saja Kak Nur. Terima kasih banyak Kak Nur sekali lagi berkongsi ilmu petua Sri Kongsi di Mingguan Wanita. Okay, insyaAllah kita bersemu lagi dalam akan datang. Dan buat penonton yang menyaksikan kami di live Petuasuri ni, jangan lupa kongsi, share dan follow kami di Facebook, Twitter, Instagram, website kami, dan yang terbaru kami juga ada di TikTok ya, TikTok Mingguan Wanita. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.